Assalamualaikum. Aku Faris. Hari ini kita akan borak-borak pasal pekerjaan. Jadi aku merupakan seorang pemegang ijazah sarjana muda, tapi sekarang ni aku bekerja sendiri. Jadi aku teringat masa aku puteri, aku pernah minta dengan mak aku untuk aku berhenti sekolah sebab aku nak kerja. Nak beli motor masa tu. Lepas tu mak aku umpan aku, dia beritahu, mak aku umpan aku beritahu kalau aku masuk diploma, aku habiskan SPM, masuk diploma, mak aku belikan motor. Jadi aku pun okey lah kalau macam tu kan. Aku habiskan ni SPM aku sambung diploma. Habis diploma, motor tak sampai-sampai. Aku tanya mak aku, mak mana motor ni? Ni dah ada diploma kan? Aku cakap, okey kalau kamu nak motor, mak tak bagi, tapi mak bagi kamu kereta dengan syarat kamu kena sambung degree. Aku pun okey lah, sambunglah lagi degree. Alhamdulillah, waktu aku buat degree tu, mak aku ajarkan aku kereta lah. Jadi pertama sekali bila aku habis degree, dalam mindset aku apa aku fikir, oh lepas ni gaji aku 3,000, gaji aku 4,000 kan, aku dapat kerja dapat kerja best-best kan, apa yang aku idamkan lah. Tapi sebenarnya realiti dia tak macam tu. Mungkin realiti ni terjadi kepada sesetengah orang, tapi bukan pada aku. Dan aku rasa dekat luar sana pun ada lagi beberapa orang yang nasib dia sama macam aku. Tapi ini bukan yang merupakan satu benda yang untuk aku rasa down ataupun untuk aku rasa putus semangat dan sebagainya. Jadi satu kesalahan aku yang aku perasan adalah aku mengharapkan penerimaan orang. Aku harapkan company ni terima aku untuk aku bekerja dengan orang. Jadi aku apply kan, banyak company swasta kan, dan untuk masuk SPE pun ada aku apply kan, dan semua dapat dan semua dapat pergi panggilan. Cumanya semua di reject lah. Apa aku buat, aku ambil langkah proaktif untuk aku startkan income aku sendiri. Aku buat satu iklan guna Microsoft PowerPoint, buat satu iklan template lah lebih kurang. Lepas tu aku send kepada grup WhatsApp. Aku buat servis penghantaran ayam yang halal kepada orang Islam supaya nak memudahkan orang Islam dia nak makan. Timbulnya kesedaran untuk aku buat perkhidmatan ni sebab bila aku pergi kedai pencit, aku tanya, bang, ayam ni dapat daripada mana? Lepas tu dia tak boleh bagi jawapan. Jadi kat situ timbul sesuatu persoalan dalam diri aku ni, ayam apa sebenarnya yang aku makan? Dan aku terfikir pasal orang lain juga kan, macam mana orang lain. So dari situ timbulnya aku dapat idea untuk buat perkhidmatan menghantar bahan ayam lah, especially menghantar ayam yang halal kepada orang Islam untuk kemudahan mereka. Jadi Alhamdulillah, aku pun baru ni mula kan, baru mula aku nak berjinak dalam ni perniagaan lah. Jadi aku menggunakan apa yang aku ada kan. Aku ada kereta, jadi aku gunakan kereta sebagai medium untuk aku ni menghantar ayam. Jadi dulu kesalahan aku tengok diri aku ni dari segi apa yang aku tak ada. Aku tak ada pengalaman bekerja, jadi orang mungkin tak berminat sangat aku. Ada di luar sana orang yang tersekat dalam situasi dah habis belajar, dah graduate, pointer pun ni okey kan, melepas sihat, tapi masih lagi tak ada peluang pekerjaan. Jadi apa ni adalah check balik diri kita, tengok balik apa yang kita ada, dan kita gunakan apa yang kita ada tu untuk kita menjana income kita sendiri. Benda ni sebenarnya lebih seronok lagi, lebih seronok. Dan insya-Allah kalau kita buat betul-betul, kita dapatkan nasihat daripada orang yang pernah buat benda ni kan. Aku dapatkan nasihat daripada ahli keluarga aku, macam mana aku nak start bisnes ni, macam mana aku nak buat iklan, macam mana aku nak deal dengan customer, macam mana aku nak deal dengan supplier. Jadi diorang semua ni ada pengalaman, diorang bagi aku ni pengalaman apa yang diorang ada, dan aku gunakan itu sebagai aku punya modal aku.
Jangan putus asa, terus berfikir dan lihat diri kita, apa yang kita ada, apa capability yang kita ada untuk kita gunakan, untuk kita buat kita sendiri, untuk kita menjana diri kita sendiri. Jadi sekian, itulah sedikit sebanyak daripada aku. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Jadi kalau nak tahu pekerjaan apa yang aku buat, nanti aku akan cerita dekat video yang lain, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Biji selasih boleh dimakan menjadi perisa, sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan, semoga majlis bertambah seri. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pemuka bicara, selamat datang buat semua. Salam sejahtera kepada hadirin penonton yang menonton secara maya melalui Webex dan Facebook rasmi Universiti Malaysia Terengganu kerana telah bersama-sama menyemarakkan lagi forum yang telah dianjurkan oleh pihak Majlis Perwakilan Pelajar. Baiklah, forum kita pada kali ini mempunyai 2 slot, iaitu slot yang pertama merangkumi penerangan tentang isu pengangguran, manakala slot kedua membuka ruang kepada sidang penonton untuk bertanyakan soalan. Hadirin warga maya yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik molek lagi bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada kali ini. Tajuk forum kita berkisarkan tentang dilema siswazah dalam isu pengangguran. Apa pilihan yang ada? Jika dilihat pada situasi pandemik COVID-19 sekarang, sudah tentu kadar pengangguran di kalangan siswazah semakin meningkat. Hal ini terbukti kerana media massa sering memaparkan keluhan dalam kalangan siswazah yang masih lagi gagal mendapatkan pekerjaan selepas menamatkan pengajian di universiti. Pengangguran merupakan satu penyakit era globalisasi yang semakin menular ke negara ini. Saban tahun negara kita dikejutkan dengan isu kegagalan belia terutama golongan siswazah untuk memperoleh pekerjaan. Malah berita ini sudah dianggap menjadi satu isu yang akan menjelma setiap kali keputusan peperiksaan umum negara diumumkan atau convocation sesebuah universiti dijalankan. Lebih malang, ramai dalam kalangan siswazah menganggur itu adalah anak-anak yang menjadi harapan keluarga masing-masing yang selama ini tergolong dalam kelompok kumpulan isi rumah terendah B40 dan keluarga miskin. Tanpa pekerjaan atau pendapatan yang setimpal, sukar buat graduan ini membantu keluarga masing-masing keluar dari belenggu kemiskinan. Baiklah, sidang hadirin sekalian, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan terlebih dahulu dengan ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Baiklah, saya mulakan dengan mempunyai diri terlebih dahulu. Nama diberi Natasha binti Musa yang merupakan wakil dari MPP yang merupakan moderator pada forum kali ini. Baiklah, ahli panel yang pertama merupakan Timbalan Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Amira Aisyah binti Amran. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah sihat, terima kasih. Seterusnya, ahli panel kedua, Dr. Fazli Nazira binti Mali yang merupakan wakil dekan dari Fakulti FPEPS. Selamat datang, Dr. Fazli. Apa khabar? Terima kasih. Alhamdulillah, kabar baik, saudari. Yang terakhir, ahli panel ketiga iaitu Saudari Wan Nurul Syuhada binti Sudir yang merupakan wakil dari MPP. Walaupun nampak pemalu tetapi petah bicaranya. Apa khabar Saudari Syuhada? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya pada Prof Aisyah, bolehkah Prof mengupas terlebih dahulu tentang statistik yang menunjukkan peningkatan siswazah dalam isu pengangguran? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada petang ini iaitu saudari Natasha Musa yang mengelolakan forum pada petang ini. Serta, berbalik pada persoalan yang diajukan kepada saya iaitu statistik pengangguran. Saya akan membentangkan dua perihal. Yang pertama adalah pengangguran di dalam Malaysia dan yang kedua adalah pengangguran dalam kalangan siswaza. Baik, mengikut laporan minggu ketiga 2021, sistem insurans pekerjaan di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial iaitu PKSO menunjukkan jumlah kehilangan pekerjaan bagi tahun 2020 meningkat sebanyak 167%. Iaitu daripada 40.084 kepada 107.024 pada tahun 2020. Peningkatan ini berlaku kerana situasi negara kita, ekonomi di dalam negara kita telah jatuh kerana berlakunya wabak yang mengganggu sistem ekonomi negara kita. Kehilangan pekerjaan ini juga berlaku kerana sesebuah industri tersebut ingin mengurangkan kos pengeluaran dan mereka terpaksa memberhentikan para pekerja demi meneruskan mereka punya industri. Jadi para majikan di sesebuah industri tiada pilihan lain sehingga menyebabkan mereka terpaksa membuang pekerja. Baik, perihal yang kedua pula, statistik pengangguran dalam kalangan siswaza. Menurut Jabatan Perangkaraan Malaysia 2019, para graduan meningkat sebanyak 5.29 juta orang iaitu bersamaan dengan 6.9% lebih tinggi pada tahun 2019 berbanding pada tahun 2018 iaitu 4.94 juta orang. Dengan peningkatannya graduan ini menyebabkan peratusan siswaza dalam tenaga buruh juga akan meningkat sebanyak 6.8% daripada 4.14 kepada 4.42 juta orang pada tahun 2018 sehingga 2019. Dengan peningkatannya siswaza itu sendiri dan tenaga buruh siswaza, tapi ada juga yang mendukacitakan iaitu berlakunya kadar penurunan tenaga buruh dalam kalangan siswaza yang menunjukkan 0.1% pada tahun 2019 iaitu daripada 83.6% kepada 82.5%. Dengan turunnya kadar penyertaan tenaga buruh ini menyebabkan ramai penganggur dalam kalangan siswaza iaitu dan dicatatkan terdapat 170,000 orang siswaza iaitu sebanyak 5.5% berbanding tahun sebelumnya iaitu 161,000 orang graduan. Jadi dengan ini pada tahun 2021 ini kerajaan Kementerian Kewangan juga menjangkakan kadar pengangguran ini menurun sebanyak 30.5% pada tahun 2021 daripada 4.2% pada tahun 2020. Hal ini bagi mengelakkan berterusannya pengangguran dalam kalangan masyarakat Indonesia dan juga para siswaza. Sekian, terima kasih.
Terima kasih kepada Prof. Aisyah. Sebentar tadi Prof. Aisyah ada menyatakan bahawa peningkatan pengangguran bagi siswaza ialah meningkat sebanyak 5.5% berbanding tahun sebelumnya. Hal ini sudah menunjukkan bahawasanya isu pengangguran bukan sahaja isu yang ringan, malah ianya menjadi isu yang hangat dalam negara kita. Di sini ingin saya bertanyakan soalan kepada Dr. Fazlin berkaitan dengan punca-punca berlakunya pengangguran dalam kalangan siswaza. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudari Natasha. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini saya akan saya mengulas sedikit mengenai punca berlakunya isu pengangguran dalam mengenai punca berlakunya pengangguran dalam kalangan siswaza. Okey. Seperti yang kita tahu, isu pengangguran telah menjadi isu sensitif kepada masyarakat terutamanya golongan siswaza. Okey, di mana pengangguran ini merupakan satu penyakit era globalisasi yang semakin menular di negara kita. Oleh itu, kita dapat lihat di mana graduan bukan sahaja kekurangan pekerja, tetapi berpunca daripada sikap terlalu memilih pekerjaan. Okey, di mana ramai siswaza sekarang terlalu memilih pekerjaan. Mereka meminta jawatan, mereka memohon jawatan yang tinggi di dalam syarikat tersebut. Sebagai contoh, jawatan pengurus besar yang layak dengan ijazah yang mereka miliki. Okey, apabila tiada kekosongan dalam jawatan tersebut ataupun dalam syarikat tersebut, maka siswaza ni lebih rela menjadi penganggur daripada melakukan kerja yang tidak setaraf dengan ijazah yang mereka miliki. Okey, mereka tidak mahu dan malu untuk melakukan pekerjaan yang bermula dari bawah, di mana tiada pengurus mendapat pekerjaan sebaik tamat pelajaran berbanding pelajaran di sebaliknya ramai bermula dari bawah untuk dapat pengalaman yang baru. Okey, seterusnya adalah penguasaan bahasa Inggeris. Okey, seperti yang kita tahu, penguasaan bahasa Inggeris pada masa sekarang adalah amat penting. Okey, di mana antara syarat penting untuk mendapatkan pekerjaan pada hari ini adalah kebolehan mahasiswa dalam penguasaan bahasa Inggeris. Okey, di mana kajian yang dilakukan semua ini mendedahkan sememangnya majikan hari ini lebih memilih graduan yang mempunyai penguasaan bahasa Inggeris berbanding graduan yang kurang berkemahiran bahasa Inggeris. Okey. Penggunaan bahasa Inggeris sememangnya faktor utama untuk dalam melakukan apa jua pekerjaan, tetapi tidak semualah mereka graduan ni menguasai bahasa Inggeris. Okey, selain itu juga punca graduan juga menganggur adalah kurang kemahiran berkomunikasi. Okey, memetik kata-kata Datuk Mazna Hamid, jika dari segi akademik individu itu hebat namun lemah dari aspek komunikasi, dia tetap tidak akan membantu kejayaan individu itu. Okey, oleh itu kemahiran berkomunikasi perlu dikuasai oleh setiap graduan. Okey.
Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sidang hadirin sekalian, demikian tadi penjelasan tentang punca pengangguran dalam kalangan siswa Zah yang pada saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik. Jika dilihat, punca tersebut juga merangkumi aspek setiap individu di mana mereka haruslah berubah sikap yang lebih produktif bagi menangani permasalahan ini. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada saudari Syuhada berkaitan dengan kesan pengangguran dalam kalangan siswa Zah. Dipersilakan saudari Syuhada. Okay, baiklah saudari Natasha. Jadi seperti yang kita lihat, isu pengangguran di dalam kalangan para siswa ni semakin meningkat dari semasa ke semasa, seperti yang telah diterangkan oleh Dr. Aisyah sebentar tadi. Jadi daripada peningkatan pengangguran dalam kalangan para siswa ni telah memberi kesan ataupun impak sedikit sebanyak di dalam kalangan para siswa tersendirilah. Gini, siswa yang menganggur ni akan menghadapi masalah tekanan jiwa dalam kehidupan. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka akan merasa tertekan dengan kehidupan yang mereka jalani saat ini. Di mana mereka sudah letih untuk mencari pekerjaan, namun tiada yang bersesuaian dengan kemahuan mereka sehingga kan mereka terpaksa memilih jalan untuk menganggur. Jadi di sini menunjukkanlah betapa tertekannya seseorang siswa tu dalam merebut peluang pekerjaan. Sekarang ni kita dapat lihat di media-media berita seperti di kaca televisyen, di akhbar, di radio dan di media-media yang lain lagi lah, telah menunjukkan bahawa sangat banyak dalam kalangan para siswa ni yang mengalami tekanan dalam menghadapi fenomena pengangguran. Secara tidak langsung, hal ini juga akan mendorong kepada pertelingkahan ataupun perselisihan fahamlah di dalam kalangan ahli keluarga sendiri. Kenapa saya berkata sedemikian? Kerana akan ada dalam kalangan ahli keluarga sendiri yang akan memandang rendahlah dan akan mengejek siswa yang menganggur tersebut. Bila hal ini berlaku, siswa yang mengalami tekanan tu pasti akan mempunyai tekanan emosi yang tidak stabil, dan apabila emosi tidak stabil sudah pasti siswa tersebut akan memberontaklah. Jadi secara tidak langsung tercetuslah perselisihan faham ataupun pertelingkahan di dalam kalangan ahli keluarga yang membawa kepada keruntuhan sesebuah hubungan kekeluargaan tersebut. Seterusnya, siswaza yang menganggur ni akan menyebabkan seseorang siswaza itu tiada keyakinan di dalam dirinya. Siswaza yang menganggur akan berpendapat bahawa masyarakat akan memandang rendah kepada mereka, bahkan dalam kalangan ahli keluarga sendiri akan ada yang memandang rendah kepada siswaza yang menganggur. Jadi apabila ada masyarakat dan keluarga yang memandang rendah, secara tidak langsung menyebabkan siswaza tu hilang keyakinan diri lah. Jadi keyakinan dalam diri tu akan lenyap. Dengan pandangan sedemikian, siswaza tu akan lebih memilih untuk menganggur lah, takut untuk mencuba sesuatu. Dengan sebab ini, siswaza tu akan berputus asa kerana tidak ada dorongan daripada mana-mana pihak untuk mereka untuk dijadikan semangat lah. Oleh sebab itu, mereka takut untuk mencuba sesuatu perkara yang baru sebab keyakinan dalam diri tu memang tiada sudah. Tambahan pula, kesan daripada pengangguran ni akan menyebabkan peningkatan gejala sosial dalam kalangan para siswaza. Akibat daripada masalah yang mereka hadapi, mereka terpaksa melakukan gejala sosial lah seperti merompak, meragut, dan beberapa gejala sosial lain lagi lah yang mereka akan buat. Disebabkan pengangguran ni, mereka tidak berfikir panjang untuk melakukan suatu perkara. Jadi mereka lebih memilih untuk melakukan gejala sosial hanya untuk mendapatkan duit semata-mata. Mereka tidak berfikir panjang, seperti peribahasa ikan di hulu, tuba di hilir, yang bermaksud yang menunjukkanlah siswaza ni lebih memilih untuk melakukan perkara yang sia-sia sehingga memakan diri sendiri.
Jadi sekarang ni kita tengoklah berapa ramai anak muda yang di luar sana yang terlibat dengan gejala sosial akibat daripada pengangguran ini sendiri. Sebenarnya itu saja dari saya. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung dengan kesan pengangguran dalam kalangan siswaza. Saya yakin dengan berterusannya isu pengangguran ini, ianya akan mempengaruhi setiap individu tersebut dan ianya membawa impak yang negatif kepada orang sekeliling juga. Baiklah, jika dilihat, setiap panel kita telah pun menjawab apakah statistik, punca dan kesan pengangguran dalam kalangan siswaza. Pada pandangan Profesor Aisyah, sebagai orang lama dalam bidang pendidikan, apakah langkah-langkah yang sewajarnya dilakukan bagi menangani permasalahan ini? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Baiklah. Jika diikutkan dengan tajuk kita pada petang ini, forum ini adalah dilema siswaza dalam pengangguran. Apa yang perlu buat, tanda soal. Kan? Siapa yang perlu buat? So, semestinya diharapkan kerajaan yang perlu melakukan usaha-usaha demi membantu para siswaza untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh itu, kerajaan perlu ada jalan, ada usaha untuk memastikan peluang pekerjaan itu seiring dengan proses yang ditawarkan. Oleh itu, kerajaan perlu memberikan garis panduan yang jelas kepada institusi pengajian berkenaan dengan proses yang ditawarkan dan kuantiti gaduan supaya ia seimbang dengan keperluan industri. Seperti yang contoh yang saya dapat berikan adalah seperti Petronas sendiri. Petronas memerlukan tenaga kerja yang seiring dengan industri mereka lakukan. Jadi mereka menubuhkan satu institusi pengajian demi memenuhi keperluan industri Petronas tersebut. Jadi tiada pengurangan pekerja dalam Petronas itu. Oleh itu kerajaan, institusi pengajian dan juga industri juga perlu bersama-sama dalam memberi jalan kepada para siswaza selepas graduat untuk menyusuri alam pekerjaan setelah mereka tamat pengajian dan mereka tidak tersangkut dan mereka tidak tersangkut dalam pengangguran tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Aisyah, perkongsian yang sangat padat dan jelas. Bagaimana pula kata Dr. Fazlin dalam menangani permasalahan isu pengangguran ini? Dipersilakan. Okey, bagi saya langkah yang perlu diambil bagi mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan siswaza ni adalah dengan mempelbagaikan sektor ekonomi. Okey, apabila sektor ekonomi dapat dipelbagaikan, maka lebih banyak lagi peluang pekerjaan yang boleh didapati dalam negara kita lah. Okay, cara ini akan mengurangkan sedikit beban siswaza yang lepas dan mendapat pekerjaan. Okey, bukan itu saja cara ini juga akan membuat kebaikan kepada ekonomi negara kita juga. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Hadirin sekalian, jika tadi Profesor Aisyah dan Dr. Fazlin telah menerangkan langkah-langkah kerajaan yang patut dilakukan bagi menangani isu pengangguran ini, bagaimana pula langkah yang seharusnya dilakukan oleh individu tersebut bagi menangani isu pengangguran ini? Dipersilakan Saudari Syuhada. Okey. Kan perlu diambil. Dalam kalangan siswaza ni,
Dalam kalangan siswaza ni, langkah utama yang perlu diambil adalah untuk bersifat terbuka, di mana para siswaza tu tidak perlu memilih-milih bidang pekerjaan. Ini juga membawa maksud bahawa siswaza tu perlu menerima pekerjaan yang bergaji rendah, dan walaupun pekerjaan itu bukan berkolor biru, para siswaza tu haruslah terbuka untuk menerima pekerjaan tersebut. Perkara ni jauh lebih baiklah, dan membolehkan seorang siswaza tu siswaza tu tidak menganggur lah. Jadi kadar pengangguran dalam kalangan para siswaza semakin berkurangan. Jadi bila siswaza bersifat terbuka dan tidak memilih-milih dalam bidang pekerjaan ni, sekurang-kurangnya menyebabkan golongan siswaza tu mendapat pekerjaan, dan apabila seorang mendapat pekerjaan, sudah tentu dan sudah pasti mereka akan mendapat pendapatan sampingan lah, iaitu duit. Di mana bila mereka sudah mendapatkan pendapatan sampingan, jadi mereka bolehlah untuk membayar ataupun membeli barang-barang keperluan seharian mereka. Ini jauh lebih baik daripada mereka menganggur. Walaupun gaji itu rendah, mereka mestilah bersifat terbuka dan menerima pekerjaan tersebut. Jadi jelaslah di sini bahawa lebih baik menerima pekerjaan yang bergaji rendah dan bukan berkolor biru tu daripada langsung tidak mempunyai pekerjaan, kerana bila tidak mempunyai pekerjaan memang tiada pendapatan lah, jadi kita akan menjalani hidup dengan derita lah. Bukan itu sahaja, kita perlu menyediakan payung sebelum hujan. Jadi para siswaza ni perlu meningkatkan kebolehan dan kelayakan dengan cara menghadiri kursus, melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi, dan berbagai cara lagi lah untuk meningkatkan kebolehan siswaza itu sendiri. Jadi cara ni membolehkan golongan siswaza itu memiliki peluang yang lebih tinggi lah berbanding dengan orang lain. Jadi ini menunjukkan bahawa siswaza itu dapat bersaing lah di dalam bidang pekerjaan. Jadi bila seseorang tu mempunyai kebolehan dan kelayakan, jadi sektor pekerjaan tu akan lebih memilih lah seseorang yang mempunyai kebolehan, kerana untuk memajukan sektor pekerjaan tu memang akan memilih pekerja yang mempunyai kelebihan daripada orang lain. Jadi bagaimana caranya pun para siswaza tu hendaklah meningkatkan kebolehan diri mereka dalam merebut peluang pekerjaan masa kini lah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih Saudari Syahada. Berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa sikap individu tersebut juga mempengaruhi isu pengangguran ini. Baiklah, sebelum kita membuka slot kedua bagi sesi forum kali ini, kita akan berehat seketika bagi membuka ruang kepada semua penonton untuk bertanyakan soalan. Soalan boleh diajukan di mana-mana platform yang disediakan di dalam Facebook rasmi Universiti Malaysia Terengganu. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, maka sudah tiba masa yang ditunggu-tunggu oleh para penonton untuk sesi menjawab soalan. Baiklah, di sini ada beberapa soalan yang ditanya oleh saudara Muhammad Alif bin Ahmad berkaitan dengan isu pengangguran, iaitu mengapakah pengangguran kebanyakannya dalam kalangan siswaza dan bukannya dalam kalangan pelajar lepasan SPM. Soalan ini saya tujukan kepada Profesor Aisyah. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas soalan yang diberikan oleh penonton di alam maya. Baiklah, soalan yang diberikan adalah kenapa lepasan SPM mudah mendapat pekerjaan berbanding dengan lepasan graduan. Kita dapat lihat sama saja seperti yang diajukan oleh Dr. Fazlina sebentar tadi, di mana siswaza ini kebanyakannya memilih dalam pekerjaan dan menginginkan pekerjaan itu setaraf dengan pendidikan yang mereka yang mereka ambil. Jadi
jika diikutkan logik itu sendiri, bagi lepasan SPM pula, mereka ingin bekerja kerana mereka satu saja matlamat mereka, iaitu mereka perlukan duit dengan segera. Dan jika kita tahu remaja itu sendiri suka mengumpul duit demi membeli keperluan mereka. Tapi bagi siswaza, mereka fikir mereka bekerja demi menunjukkan bahawa pekerjaan mereka dapat itu adalah setaraf dengan pendidikan mereka sebelum ini. Jadi dengan pemilihan kerja ini menyebabkan mereka tidak mempunyai pekerjaan. Okay? Jika kita lihat, jika siswaza itu sendiri tidak berani mengambil peluang, maka benda itu disisirkan sahaja apa yang mereka belajar. Seperti analogi ini, ada dua pintu tertutup dengan pintu terbuka. Pintu tertutup adalah merupakan pekerjaan mengikut bidang pengajian. Pintu terbuka adalah bukan pekerjaan dalam bidang pengajian. Tetapi jika kita memilih untuk menunggu pintu yang tertutup, sampai bila kita tak tahu apa yang akan jadi pada masa akan datang. Jadi sampai bila kita nak menunggu. Padahal peluang tu sudah ada. Kenapa tidak mengambil peluang tersebut? Jadi kenapa perlu sia-siakan peluang yang ada? Kalau siswaza tu sendiri boleh mengambil pekerjaan yang bukan bidang mereka sendiri. Sebabnya kalau mereka bekerja yang bukan dalam bidang mereka 2-3 tahun yang akan datang, mereka boleh bertukar pekerjaan mengikut apa yang kursus ditawarkan. Jadi mereka ada dua kelebihan, iaitu kelebihan pertama adalah pengalaman mereka bekerja yang bukan dalam bidang mereka, dan kedua adalah pendidikan awal mereka, iaitu pengajian mereka pada awalnya yang boleh menjadikan sebagai satu kemahiran mereka. Jadi tak wajarlah untuk mereka memilih dalam pekerjaan. Dalam situasi sekarang pula memang tidak wajar untuk memilih pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Aisyah. Begitu hebat kata-kata dan pendapat yang diutarakan oleh Profesor Aisyah kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat menjawab persoalan saudara Alif sebentar tadi. Baiklah, seterusnya soalan yang ditanya oleh saudari Siti Aisyah binti Zahid. Soalannya berbunyi begini. Adakah disebabkan kadar gaji yang ditawarkan lebih rendah menyebabkan ramai dalam kalangan siswazah menganggur? Apakah pendapat Dr. Fazlin akan situasi ini? Silakan Doktor. Okey, terima kasih saudari yang mengajukan soalan tersebut. Okey, soalan tersebut, adakah gaji mempengaruhi pengangguran? Okey, masalah gaji juga mungkin penyebab para graduan memilih pekerjaan. Sememangnya, graduan akan memilih gaji yang tinggi dan sepadan dengan kelulusan mereka. Di mana seperti yang kita lihat, Bank Negara telah mendedahkan bahawa gaji lepasan ijazah dan diploma merosot dalam tempoh 8 tahun kebelakangan ini. Oleh itu, pihak kerajaan telah menetapkan gaji yang minimum kepada setiap pekerja lepasan setiap pekerja lah. Okey. Sedikit sebanyak dapat mengatasi masalah pengangguran buat masa kini. Okey, itu saja dari saya. Semoga dengan jawapan tersebut dapat menjawab soalan tadi. Okey, baiklah. Mungkin saudari Syuhada ingin membuat sedikit penambahan. Okey, baiklah. Berdasarkan soalan tadi, adakah disebabkan gaji yang rendah menyebabkan pengangguran berlaku? Kan? Jadi, saya bersetujulah dengan jawapan Dr. Fazlina sebentar tadi. Sangat jelas beliau menerangkanlah. Bagi pandangan saya pula, memang segelintir para siswaza memilih pekerjaan yang bergaji lebih tinggi sebab
sudah tersematlah dalam fikiran mereka, apabila melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi lagi, sudah pasti di dalam bidang pekerjaan mereka akan mendapat gaji yang lebih besar lah. Jadi bila ditawarkan gaji yang rendah, mereka tidak mau menerima pekerjaan tersebut, disebabkan tidak setimpal dengan tahap pembelajaran mereka. Jadi memang memang majoriti dalam kalangan para siswaza ni memilih pekerjaan yang bergaji tinggi lah dan tidak mau menerima pekerjaan yang bergaji rendah. Padahal kita boleh lihat bergaji rendah ni sebenarnya lebih baik lah daripada mereka menganggur langsung tidak mendapat apa-apa. Tapi segelintir daripada mahasiswa tu lebih memilih untuk menganggur daripada menerima pekerjaan yang bergaji rendah. Hanya semata-mata hanya semata-mata tidak setimpal dengan tahap pembelajaran mereka. Jadi mereka tidak mau menerima pekerjaan tersebut. Bukan itu sahaja, para siswaza juga ni bila menerima pekerjaan yang bergaji rendah ni, siswaza tu takut akan dipandang rendah oleh orang sekeliling mereka kerana mereka sudah belajar tinggi-tinggi tapi kenapa menerima pekerjaan yang bertaraf rendah lah. Hanya itu sahaja daripada pendapat saya. Jawapan yang sangat mantap yang diberikan oleh Dr. Fazlin dan Saudari Syahada. Baiklah, sebelum kita mengakhiri forum pada hari ini, saya ingin mendengar dari ketiga-tiga panel kita untuk memberikan sedikit rumusan berkaitan dengan dilema siswazah dalam isu pengangguran. Kita mulakan dengan Profesor Datuk Dr. Aisyah terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, apa yang kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah saya harapkan agar para siswaza di luar sana setelah kamu bergraduat maka berebutlah peluang yang ada kerana peluang tu bukannya datang jatuh daripada langit. Jadi ada peluang tu maka rebutlah peluang tersebut. Dan terima kasih juga kepada MPP kerana membuat satu forum yang memberi kesedaran kepada para siswaza di luar sana. Sekian, terima kasih. Seterusnya, Dr. Fazlin. Okey, kata-kata akhir dari saya adalah siswaza tidak perlulah memilih banyak pekerjaan dan perlulah berusaha untuk mencari pekerjaan walaupun pekerjaan itu adalah tidak start dengan apa yang kita tidak start dengan kita punya kelulusan. Okey, seperti yang Hilton Hall berkata, tidak ada sesuatu berharga yang datang dengan mudah. Kerja dan terus kerja keras adalah salah satunya cara untuk mencapai hasil yang bisa bertahan lebih lama. Okey, sekian, terima kasih. Dan yang terakhir, silakan Saudari Syuhada. Okey, baiklah. Akhir kata daripada saya juga seorang mahasiswa yang akan menceburi bidang pekerjaan suatu hari nantilah. Oleh itu, suka saya ingatkan kepada semua para siswaza yang melihat forum Alam Maya ini agar mendapat sedikit sebanyak iktibar lah daripada forum petang ni. Ingatlah, jatuh sekali ni bukan bermakna kita akan jatuh untuk selama-lamanya. Ini semua adalah satu proses, jadi kita perlu jalani sahaja dan semua detik-detik ini yang kita lalui. Jadi kita perlu bangkit tanpa ungkit. Perlu berusahalah dalam cari peluang pekerjaan. Seperti yang kita tahu, memang kita akan berdaya sainglah dalam memperolehi pekerjaan. Jadi semoga kita semua beroleh kejayaan dunia maupun akhirat. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel jemputan kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat buat semua.
Jadi sedikit rumusan yang dapat saya simpulkan pada hari ini ialah isu pengangguran dalam kalangan siswazah bukanlah sesuatu yang baru ataupun asing lagi dalam negara kita. Cuma masyarakat harus berfikiran positif dan cuba meningkatkan kemahiran diri mereka sendiri. Dunia pekerjaan sudah tentu sering berubah mengikut teknologi semasa dan sebagai masyarakat kita seharusnya memandang ke depan dan lakukan perubahan. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Baiklah, sebelum saya menamatkan forum pada kali ini, terimalah serakat pantun dan indah daripada saya. Di atas dahan burung tempua, melihat busa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.